Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati tuan-puan dan puan-puan bakal-bakal tamu Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam diskusi umrah, dalam membicarakan tentang badal umrah. Kali ini kita bicara pasal badal umrah. Bagaimanakah caranya kita nak buat badal umrah ini? Caranya sama juga sebagaimana kalau kita nak melakukan umrah yang sunat. Contoh, kita telah sampai ke Mekah pada hari pertama dan kita telah melakukan umrah. Biasanya itulah umrah wajib bagi kita. Esoknya kita rehat dan lusanya mungkin kita akan dibawa oleh travel kita ataupun siapa saja yang kita ikuti ketika ke sana, jemaah mana, kita akan pergi ke tanah halal Mekah. Di mana kita pergi ke tanah halal Mekah, bawalah pakaian ihram kita, ataupun kita boleh bawa pakaian ihram daripada hotel. Kita akan pergi ke tanah halal Mekah, iaitu sama ada di Jirana, di Tanaim ataupun di Hudaibiyah. Maka kita akan mikat di situ. Bermakna mikat di sana itu kita akan terus berniat untuk mengerjakan umrah sunat ataupun kita nak melaksanakan badal umrah itu. Apabila kita telah berniat, maka kita akan masuk balik. Masuk balik, biasanya kita akan dibawa juga oleh mutawif dengan bas dan sebagainya. Kita akan masuk balik, kita akan terus menuju ke Masjidil Haram. Dan kita akan menyelesaikan rukun umrah dan wajib umrah yang telah kita pelajari tadi. Yang kita telah pelajari sebelum ini, rukun umrah, wajib umrah serta sunat-sunat dalam umrah itu. Kita laksanakan. Kita laksanakan manasik umrah itu sudah selesai, maka selesailah satu umrah sunat kalau kita nak buat umrah sunat ataupun badal umrah tersebut. Tetapi nak melaksanakan badal umrah ini, dia ada syaratnya, ada tata caranya. Ya, jadi kita kupas sedikit tentang badal umrah ini. Apa maksud badal umrah? Badal umrah ialah maksudnya melakukan umrah secara gantian untuk orang lain. Melakukan umrah secara gantian. Kita menggantikan orang lain, sama ada secara berupah atau percuma. Berupah ni maksudnya orang upah kepada satu orang yang lain untuk melakukan badal umrah bagi pihaknya atau bagi pihak arwahnya, ataupun secara percuma. Percuma ni mungkin ayahnya dia buat untuk arwah ayahnya, dia buat untuk arwah ibunya dan sebagainya, ya, ataupun orang lain suruh dia buat dan dia tidak menuntut sebarang bayaran. Apapun saja badal umrah ini, hasilnya atau keputusannya ialah boleh dibuat secara berupah atau secara percuma. Jangan pula kata, tak boleh berupah. Boleh berupah, ya, ataupun dibuat secara percuma. Di dalam mazhab Syafi'i, badal umrah ini atau badal haji ini boleh dilakukan kerana apa? Kerana si mati semasa hidup tak pernah kerjakan umrah atau haji. Si mati, dia telah meninggal, dia berkemampuan tetapi dia tak sempat. Kerana dia telah meninggal dunia, maka bolehlah dilakukan untuk dia, iaitu si mati semasa hidup tak pernah lagi, dia tak pernah lagi buat umrah dan haji sekali pun tak pernah, umrah sekali pun tak pernah, haji pun sekali pun tak pernah, maka bolehlah kita buat untuk dia. Dia tak pernah buat. Yang kedua, orang yang tidak mampu sampai ke tanah suci atas faktor kesihatan seperti lumpuh dan lain-lain. Dia sakit yang kronik, contohnya dia lumpuh dan sebagainya, dan dia tidak ada harapan untuk sembuh. Maka walaupun dia belum mati, dia masih hidup, masih lagi kita boleh melakukan badal umrah ataupun badal haji untuk dia, walaupun dia masih hidup, kerana dia menghadapi penyakit-penyakit yang menyebabkan dia tidak boleh sampai ke tanah suci. Tapi kalau sekadar demam, sesama, sakit-sakit yang biasa, maka dia kena pergilah. Ini sakit-sakit yang agak kronik yang tiada harapan untuk sembuh. Tetapi tiba-tiba ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beberapa tahun kemudian
kita tak menjagakan, tiba-tiba dia ni sihat. Dia ni sihat, walaupun dia telah buat badal haji dan badal umrah sebelumnya, ya, orang telah buatkan untuknya, maka dia kena pergi untuk menyelesaikan, menyempurnakan, melaksanakan umrah atau haji untuk dirinya sebab dia telah sihat. Tapi kalau dia sehinggalah ke akhir hayat dia tak sihat, maka badal haji atau badal umrah yang telah dibuatkan sebelum ini pada dia, maka itu telah memadai. Bagaimana kita nak buat niat badal umrah tadi? Ya, maka apabila kita sampai di mikat tadi, ya, kita pun pakaikan ihram. Bagi lelaki, yang wanita berpakaian yang sesuai untuk melakukan umrah, maka kita berniat di mikat. Ingat, niat umrah sama ada umrah sunat ke badal ke, asalkan namanya umrah atau haji, dia mesti dibuat di mikat. Jadi memandangkan kita telah berada di tanah haram Mekah, kita tak bolehlah terus pakai ihram daripada hotel pergi buat umrah, tak boleh. Kena kita keluar ke mikat di tanah halal, iaitu sama ada di Tanah Aim, Jiranah, Udabiah dan sebagainya. Kita kena berniat di situ. Jadi lafaz niat dia yang selalu yang dibuat ialah, sahaja aku berniat umrah untuk arwah Idun bin Maksin dan berihram atasnya kerana Allah Ta'ala. Cukup. Ya. Ingat, satu badal umrah, satu badal haji, hanya satu orang saja. Tak bolehlah kita nak kumpulkan macam kopi 3-in-1, buat satu kali badal umrah 3-4 nama kita sebut. Tidak. Satu badal umrah hanyalah untuk satu orang saja. Tidak sah kita melakukan badal umrah itu. Tidak sah kita lakukan badal umrah itu kepada si mati yang telah laksanakan umrah atau haji semasa hidup dia. Arwah ni semasa hidup dia dah buat umrah, dia dah buat haji, maka tidak sah kita melakukannya. Melainkan, saya ulang perkataan, melainkan arwah ini telah berwasiat semasa hidupnya supaya melaksanakan umrah atau haji untuk dirinya sebelum dia meninggal. Maknanya dia ada buat wasiat, dia berpesan kepada waris dia, kalau dia meninggal nanti tolong buatkanlah dia badal umrah atau badal haji untuk dirinya. Dia ada wasiat. Kalau tak wasiat, maka tiada keperluan untuk kita buat begitu, ya. Ataupun orang tu yang masih sihat tubuh badannya, masih hidup lagi, dia sihat, dia masih hidup, dia berkemampuan, tapi sibuk agaknya, sibuklah dengan macam-macam tugas, bisnes lah, apalah sebagainya. Dia pun ambil mudah-mudah saja, maka dia pun upah orang. Konon buatkanlah dia badal umrah untuk dia, badal haji untuk dia. Orang yang sihat ini, yang masih hidup, tidak sah kalau dia mengupah orang lain untuk membuatkan badal haji atau badal umrah untuknya. Jadi orang yang sihat, berkemampuan, pergi. Tak ada upah-upah, ya tuan-tuan. Okey. Berbalik pada si mati tadi. Jarang si mati ini, semasa hidup dia ada buat wasiat. Jarang kita jumpa si mati yang telah pergi umrah dan haji, kemudian dia ada buat wasiat. Dia kata nanti buatkanlah untuk dia haji dan umrah lagi. Jarang. Tetapi bolehkah kita sebagai anak, sebagai isteri, sebagai suami ataupun warisnya, kerana kasih sayang kita pada arwah itu, kita buatkan dia badal umrah dan badal haji untuknya? Boleh dibuat. Walaupun arwah tadi pernah buat, arwah tadi tak berwasiat, tetapi kita boleh buat, tetapi ada caranya. Iaitu semasa di mikat, setelah kita berpakaian ihram, kita berniat, maka kita lafazkan niat tadi seolah-olah kita niat macam kita buat. Sahaja aku mengerjakan umrah dan ihram atasnya kerana Allah Ta'ala. Mana kita niat atas diri kita. Maka kita masuk ke Mekah, selesaikan manasik umrah, kita masuk, kita tawaf, kita sa'i, kita bertahalul dan tertib pada rukunnya. Selesai umrah tadi, maka kita berdoalah pada Allah. Ya Allah, dengan rahmat dan kasih sayang-Mu, dengan pahala umrah yang aku buat ini, aku mohon agar pahala ini disampaikan kepada arwah siapa? Arwah bapaku Idun bin Maksin. Mudah-mudahan kau sampaikanlah, ya Allah, segala amalanku ini.
Mudah-mudahan Allah akan sampaikan, sebab kita telah membuat dan kita hadiahkan pahala itu untuk arwah itu. Ini boleh. Sebenarnya panjang kita nak ulas tentang badal umrah dan badal haji ini, tetapi jika hendak teliti, tuan-tuan boleh merujuk, dan saya juga merujuk kepada buku Fiqh Umrah Kontemporari berdasarkan mazhab Syafi'i dan resolusi berzakarah haji berdasarkan kebangsaan. Buku ini dikarang oleh seorang ilmuwan, seorang pakar rujuk, seorang penceramah, iaitu Profesor Marjia Ustaz Dr. Jamaluddin Hashim. Detail beliau tulis buku ini, dan buku ini ialah buku terbaru, cetakan terbaru. Beliau banyak menulis buku yang sentiasa diupdatekan dari tahun ke tahun. Bila ada perubahan semasa muzakarah, beliau akan updatekan buku ini, dan buku ini memang sesuai. Kalau kita baca, kita fahami, ada banyak ilmu dalamnya. Jadi kalau nak tahu tentang badal umrah secara detail, mungkin boleh dapat rujukan, sebab rujukannya agak detail dan mudah difahami. Jadi itulah saja daripada saya kepada tuan-tuan tentang badal haji dan umrah ini. Mudah-mudahan kita ada ilmu untuk buat. Kita bukan main buat, main langgar semata-mata. Mesti ada tertib dan caranya. Dengan tertib dan cara ini, kita selalu ingat bahawa orang berilmu itu, ilmu itu cahaya dan jahil itu berbahaya. Ya, biarlah kita tahu, janganlah kita keliru. Sekian, ampun maaf daripada saya yang kurang ilmu ini. Saya sekadar menyampaikan ilmu Allah untuk dikongsi bersama. Mudah-mudahan kita bertemu dalam diskusi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.